Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Norhan bin Muhammad Nazri, merupakan mahasiswa UiTM Cawangan Selangor, kampus Puncak Alang. Baru-baru ini pada 25/11/2020, pihak kokurikulum UiTM telah menyediakan 2 video dokumentari patriotisme. Jadi dalam video ini saya nak berkongsi tentang penghayatan sebagai seorang mahasiswa terhadap rukun negara. Sebelum itu saya nak berkongsi sedikit latar belakang pembentukan rukun negara ini. Rukun negara diisytiharkan pada 31/8/1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Rukun negara juga diperkenalkan susulan peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa 13 Mei ini merupakan tragedi perselisihan kaum di Malaysia dan ia telah menunjukkan betapa rapuhnya perpaduan Malaysia pada masa itu. Jadi, dalam rukun negara ini ada 5 prinsip dan setiap prinsip ada maksudnya tersendiri. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang terakhir sekali, kesopanan dan kesusilaan. Mari kita lihat kepada prinsip yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Semua sedia maklum, agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia. Walau bagaimanapun, penganut agama lain bebas untuk menganut dan mengikut ajaran dan fahaman mereka sendiri. Prinsip ini mengajar kita sebagai rakyat Malaysia harus saling menghormati setiap agama yang berada di Malaysia ini. Kita lihat kepada prinsip yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini berteraskan kepada amalan sistem demokrasi di mana Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara dan dibantu oleh Perdana Menteri untuk mentadbir Malaysia ini. Kesetiaan kepada raja dan negara juga bermaksud setiap warga negara perlu menumpu sepenuh taat setia kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan patuh kepada arahan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri kita. Seterusnya kita lihat kepada prinsip yang ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Perlembagaan adalah sumber undang-undang negara tertinggi yang luhur. Fungsi perlembagaan ini untuk memberi perlindungan kepada rakyat Malaysia terhadap hak dan keistimewaan sebagai warga negara. Yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Dengan adanya undang-undang ini, ia dapat menjamin keamanan, keharmonian, kestabilan dan kemakmuran negara. Dengan adanya undang-undang juga, sistem pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Tanpa undang-undang, kehidupan rakyat dan pengurusan negara akan menjadi tidak teratur, kucak-kacir dan tidak aman. Yang terakhir sekali iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini menggambarkan cara hidup yang diamalkan oleh rakyat Malaysia. Prinsip ini juga memberi penekanan terhadap pembentukan personaliti, tingkah laku, perkelakuan seseorang yang menjadi sopan santun, bersusila dan budi pekerti mulia. Tak dinafikan lagi, keharmonian dan kemajuan Malaysia yang kita rasai sekarang ini terhasil daripada perpaduan rakyat Malaysia yang utuh. Kesimpulannya, rukun negara ini merupakan pucuk dan asas pembentukan negara Malaysia yang harmoni. Ia bukanlah sekadar dilafaz dalam ikrar sahaja, tetapi perlunya kesungguhan menghayati dan mengamalkannya. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum.